Majlis Pengangkutan Awam PTC mengumumkan harga tambang pengangkutan awam akan naik 7% atau sehingga 11 sen bagi setiap perjalanan mulai 23 Disember depan. Ini berikutan semakan semula tambang yang diadakan setiap tahun namun kurang daripada jumlah penuh 22.6% yang dibenarkan. Pemerintah akan menanggung baki kenaikan tambang dengan subsidi $300 juta. Ini bermakna harga tambang bas dan MRT buat penumpang dewasa akan meningkat antara 10 hingga 11 sen bagi setiap perjalanan mulai 23 Disember. Kenaikan had tambang bagi pemegang kad konsesi warga emas dan pelajar bagaimanapun akan dihadkan kepada 5 sen bagi setiap perjalanan. Langkah meningkatkan harga tambang ini didorong oleh kenaikan kos daya tenaga, gaji dan inflasi teras yang bertambah. Namun PTC menyatakan ia tidak meluluskan penyesuaian penuh harga tambang iaitu 22.6% agar pengangkutan awam kekal dimampui rakyat. Ini bermakna baki 15.6% akan dibiayai oleh subsidi pemerintah. Sementara itu, harga konsesi bulanan bagi warga emas, pelajar dan anggota Perkhidmatan Negara Sepenuh Masa NSF akan dikurangkan sekitar 10%. PTC juga melancarkan pas konsesi bulanan baru bas dan MRT bagi para pekerja berpendapatan rendah pada harga $96 setiap bulan. Langkah ini akan memanfaatkan sekitar 60,000 penumpang baru dan sedia ada. Untuk membantu isi rumah berpendapatan rendah, pemerintah akan menyediakan baucar pengangkutan awam bernilai $50 bagi setiap isi rumah. After accounting for this year's fare and wage increases, we expect households representing average public transport users and lower-income households to spend a similar proportion of their income on public transport as in 2022. Lebih ramai orang maut atau cedera akibat kemalangan jalan raya di Singapura. Lebih 4,500 mangsa jalan raya dicatatkan polis trafik pada separuh pertama tahun ini. Data polis menunjukkan jumlah mangsa jalan raya naik 17% berbanding tempoh yang sama tahun lalu dan hampir 50% yang terkorban dalam naas jalan raya merupakan penunggang atau pembonceng motosikal. Menurut polis trafik, punca utama kemalangan melibatkan motosikal termasuk gagal memantau keadaan jalan dengan betul serta menukar lorong tanpa berhati-hati. Bagi menggalakkan tabiat selamat, pihak berkuasa akan melancarkan satu kempen pada Oktober depan. Para penunggang motosikal digalakkan memakai peralatan perlindungan seperti sarung tangan dan seluar panjang semasa di jalan raya. Kemalangan melibatkan warga emas pula membentuk hampir 70% kematian di kalangan pejalan kaki. Sekitar 40% disebabkan tindakan menyeberang bukan di tempat yang dikhususkan. Salah satu agensi khidmat sosial di sini cuba meningkatkan sesi keselamatan jalan raya untuk warga emas di bawah jagaannya. What we needed very most was to train them in understanding that first, jaywalking is dangerous for them. Why? Their physical health has declined. They are no longer as mobile as before. The mobility has slowed down to maybe 60%. Hukuman lebih berat terhadap pengendali prasekolah yang melakukan kesalahan. Ini sebahagian langkah yang sedang dipertimbangkan Agensi Pembangunan Awal Kanak-Kanak atau ACDA agar kanak-kanak lebih dilindungi. Ini ekoran beberapa kes penganiayaan kanak-kanak prasekolah baru-baru ini. Wanita ini diberkas bulan lalu setelah satu rakaman video tular online menunjukkan tindakannya yang didakwa mendera kanak-kanak di bawah jagaannya. Siasatan kemudian mendapati 4 lagi guru menggunakan kaedah-kaedah tidak wajar untuk menguruskan murid-murid prasekolah. Like many members of the public, parents and preschool educators, I was shocked and alarmed. The videos were painful to watch. Kelima-lima guru itu bertugas dengan rangkaian prasekolah yang sama iaitu Kinderland dengan puluhan lokasi di merata Singapura. Agensi Pembangunan Awal Kanak-Kanak atau ACDA mengenakan hukuman $5,000 terhadap Kinderland iaitu jumlah maksimum yang dibenarkan di bawah undang-undang. ACDA turut mengurangkan tempoh lesen cawangan itu dari 2 tahun kepada 6 bulan. The shortened license will impact the centre's operations as it will influence parents' decision to enrol their child at the centre in the coming year. ACDA has also withdrawn the centre's Spark certification.
Sijil Spark diberikan kepada pusat prasekolah yang menepati piawai mutu asas untuk mengiktiraf usaha prasekolah bagi meningkatkan pembelajaran murid. Namun selain itu, ACDA juga sedang mempertimbangkan untuk mengetatkan syarat-syarat bagi penerimaan sijil tersebut dan mengenakan tindakan lebih tegas. ACDA intends to strengthen the framework and review the provisions to see if penalties imposed on operators for child mismanagement should be enhanced, including whether financial penalties should be raised. Dalam pada itu, Cik Sun turut menekankan kes-kes yang timbul baru-baru ini tidak mencerminkan sektor prasekolah yang lebih meluas. Kata Cik Sun, terdapat sekitar 10 kes penderaan kanak-kanak bagi setiap 100,000 murid yang didaftar setiap tahun dan kadar itu kekal rendah dan stabil sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Namun kes-kes yang timbul baru-baru ini meletakkan lebih banyak tekanan terhadap pemerintah untuk meningkatkan usaha mereka. Untuk menyokong para pendidik dengan lebih baik, ACDA menyatakan ia akan bekerjasama dengan Institut Nasional Pembangunan Awal Kanak-Kanak atau NIEC untuk meningkatkan latihan para pendidik tentang apa yang boleh dan dilarang dalam pengurusan kanak-kanak. Apart from expanding coverage of positive child management strategies, training materials will be more explicit in what constitute inappropriate and prohibited methods. This will help our educators be better equipped to call out child mismanagement practices in their preschool. Cik Sun menekankan bahawa tiada pemeriksaan psikologi untuk para pendidik akan dikenakan. Beliau mengatakan bahawa mereka yang menguruskan dengan baik keadaan kesihatan mental mereka tidak sepatutnya dikecualikan daripada menyertai sektor prasekolah. Beliau menambah perlu akan keseimbangan antara memastikan keselamatan kanak-kanak tanpa menjadikan keadaan kesihatan mental sebagai satu stigma. Lebih banyak perumahan untuk golongan bujang dan warga emas dalam beberapa tahun mendatang. Sehingga 14,000 flat-flat 2 bilik fleksi akan dilancarkan mulai 2024 hingga 2026. Jumlah tersebut adalah tambahan 30% berbanding 3 tahun sebelumnya. Flat-flat jenis fleksi bagaimanapun khusus untuk mereka yang berusia sekurang-kurangnya 55 tahun dan golongan bujang yang berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Menteri Pembangunan Negara Desmond Lee berkata, keutamaannya adalah membina flat yang mencukupi untuk memenuhi jangkaan permintaan golongan bujang yang bertambah. We've been engaging singles on their housing aspirations and heard many suggestions on new housing typologies, such as co-living and intergenerational housing, and we're actively studying them. Parlimen Singapura hari ini meluluskan undang-undang yang membolehkan pelepasan di sempadan negara menerusi kaedah digital dan biometrik tanpa menggunakan pasport. Warga Singapura dan pelawat asing boleh melakukan demikian bermula tahun hadapan. Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri Josephine Teo menjawab keprihatinan beberapa anggota parlimen tentang tahap inklusif serta risiko teknologi sedemikian. Mengumpulkan data peribadi untuk menghasilkan token digital adalah kaedah masa depan untuk semua yang ingin keluar atau masuk ke Singapura. Ini dijangka bakal memudahkan pemeriksaan imigresen tanpa perlu menggunakan pasport. Sekitar 10 anggota parlimen telah berucap di parlimen mengenai pindaan rang undang-undang imigresen. Antara keprihatinan mereka, sejauh manakah ia boleh digunakan oleh semua pihak, betapa lasaknya sistem tersebut serta keselamatan data pribadi. Some elderly citizens are unable to provide usable fingerprints due to their dry skin. Wheelchair users may have difficulty getting their irises scanned due to the height and angle of the scanners. Iris recognition systems could become prone to error as people's irises change with age or after cataract surgery. Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri Josephine Teo memberi jaminan pelepasan menerusi kaedah biasa masih boleh dilakukan dalam hal-hal tertentu. To assist seniors who may not be able to provide certain biometrics or who may not be digitally savvy, I assure Mr. Gan, Mr. Giam and Mr. Yip that immigration officers will be on hand to help.
Terdapat juga anggota Dewan yang bimbang berulangnya insiden pada awal tahun ini di mana gangguan kepada sistem mencetuskan kelingahan serta barisan panjang di lapangan terbang Changi dan pusat-pusat pemeriksaan. Menurut Cik Teo, pihak ICA akan bekerja rapat dengan agensi sains dan teknologi Home Team dan GovTech bagi memastikan sistem baharu itu kekal stabil. Satu lagi isu hangat yang ditimbulkan, bagaimana data yang dikumpulkan akan disimpan dan dilindungi. Ini ekoran beberapa insiden menggodam serta kebocoran data yang berlaku sebelum ini. The Changi Airport Group will be bound by the terms of a data sharing agreement with ICA. It puts the onus on CAG to take all reasonable measures to ensure that the data is protected against unauthorized access, use, disclosure, modification, or misuse. This includes setting up relevant access controls, such as two-factor authentication. ICA will audit CAG's compliance and conduct regular checks on CAG's systems. Tambah Cik Teo, data tersebut tidak akan dikongsi dengan negara-negara lain buat masa ini atas sebab keselamatan. Pelbagai syarat ketat juga dikenakan ke atas syarikat-syarikat yang mengendalikan projek-projek bersama ICA, termasuk perlu berdaftar di Singapura dan pemeriksaan keselamatan untuk semua kaki tangan mereka. Ekspor domestik bukan minyak NODX Singapura menguncup 20.1% buat bulan ke-11 berturut-turut pada Ogos. Ini ketika ekonomi Singapura terus terjejas oleh tekanan global terhadap inflasi serta permintaan yang menurun. Menurut data dikeluarkan Enterprise SG, kedua-dua ekspor elektronik dan bukan elektronik merosot. Ekspor produk elektronik jatuh 21.1% akibat permintaan yang lebih rendah bagi litar bersepadu, produk media cakra dan komputer peribadi. Ekspor bukan elektronik pula jatuh 19.9%, sebahagiannya akibat ekspor farmaceutical yang semakin berkurangan. NODX ke Amerika Syarikat menguncup sekitar 32% pada bulan Ogos selepas peningkatan 34% pada bulan Julai. Ini majoritinya disebabkan penurunan mendadak ekspor bukan elektronik. Jumlah perdagangan pula jatuh 15.2% pada Ogos, ekspor keseluruhan pula jatuh 14.7% dan import keseluruhan jatuh 15.6%. Lumba Ferrari Carlos Sainz merangkul kejohanan di Grand Prix Singapura kali ini mendahului perlumbaan malam yang gemilang dari awal hingga akhir di Marina Bay. Pelumba McLaren Lando Norris memenangi tempat kedua manakala pelumba Mercedes Lewis Hamilton melengkapi podium selepas pergelutan sengit untuk tempat ketiga. Perlumbaan malam dimulakan dengan memberi tanda hormat seminit mengenang para mangsa bencana alam di Maghribi dan Libya. Tidak lama kemudian suasana beralih menjadi hangat. Pemain Sepanyol itu memulakan perlumbaan yang baik dari permulaan untuk mendahului yang lain. Sainz tetap tenang di bawah tekanan terutama pada pusingan penutup yang mendebarkan dan berjaya merebut sejarah sebagai pemenang ke-6 F1 di sini. Pemain Red Bull Max Verstappen menduduki tempat ke-5 dan rakan sepasukan Sergio Perez berakhir di tempat ke-8 yang mengecewakan. Ini merupakan kekalahan pertama pasukan Red Bull musim ini menyusuli 14 kemenangan berturut-turut daripada banyak perlumbaan. Sementara itu, penganjur perlumbaan berkata kehadiran tahun ini telah melebihi jangkaan dengan lebih 260,000 penonton menghadiri Grand Prix Singapura kali ini.